Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Munawwarah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita meneruskan pengajian pada malam ini, sebagai peringatan bersama, marilah kita berniat iktikaf di dalam masjid. Sahaja aku iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada pahala-pahala tambahan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Sebab kadang-kadang perkara itu kecil, kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita terlupa, walaupun pihak masjid telah menampal doa yang berkenaan di tiang-tiang masjid, ialah tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. InsyaAllah pada malam ini saya akan berkongsikan satu tajuk yang mungkin sesuai dengan situasi kita di bulan Syawal. Walaupun Aidul Fitrinya telah berlalu pada 1 Syawal, tetapi hari rayanya berjalan selama sebulan bagi kita orang-orang Melayu di Malaysia. So malam ni kita nak sembang-sembang sedikit tentang tajuk hari raya yang sebenarnya menurut pandangan Islam. Sebab kita masih dalam suasana hari raya, so malam ni secara santai kita nak sembang juga tentang hari raya, tetapi menurut pandangan yang disebut oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Dan sebelum kita pergi apa yang disebut oleh Anas bin Malik, marilah kita berkenalan dulu dengan Anas bin Malik. Kita kenal sedikit latar belakang peribadi beliau, kerana beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama Anas bin Malik. Jangan kita tertukar dengan Malik bin Anas. Yang kita nak bincang ni Anas bin Malik. Seorang lagi Malik bin Anas. Anas bin Malik darjatnya ialah sahabat. Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di zaman Nabi hidup dan dia beriman kepada Allah dan Rasul. Adapun Malik bin Anas itu adalah Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Dia adalah generasi tabi'in, iaitu generasi yang hidup selepas generasi sahabat. Itu Malik bin Anas. Jangan tertukar Anas bin Malik, Malik bin Anas. Yang kita sembang malam ni Anas bin Malik. Dia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, umur Anas bin Malik ialah 10 tahun. Hari Nabi hijrah ke Madinah, umur Anas bin Malik baru 10 tahun. Maknanya beliau ni antara kategori sahabat yang termuda dan antara generasi sahabat yang paling lewat meninggal di kalangan sahabat yang ada. Sebab masa Nabi hijrah umurnya baru 10 tahun. Dan sudah barang pastilah ketika Nabi wafat, selepas 10 tahun Nabi duduk di Madinah, umur Anas bin Malik ialah 20 tahun. Masa Nabi wafat umurnya 20 tahun. Dan ketika mana Nabi sampai di Madinah, ibu kepada Anas bin Malik telah menyerahkan Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil ibunya berkata, "Wahai Rasulullah, ini anak aku Anas bin Malik, seorang budak kanak-kanak yang baik, yang pintar, yang cerdik. Dan dia bersedia," kata ibu Anas bin Malik, "untuk menjadi pembantu kamu di Madinah ini." Sebab itulah dalam rekodnya Anas bin Malik pernah menjadi pembantu Nabi. Dia iring Nabi, pergi ikut Nabi, kuliah dengan Nabi, jaga kasut Nabi, tolong ambil air wuduk ke Nabi. Dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Iaitulah selama tempoh Rasulullah hidup di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan pada hari ibunya menyerahkan Anas bin Malik untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya juga memohon agar Nabi mendoakan anak kesayangannya itu. Dan antara doa yang Nabi sebut kepada Anas bin Malik, "Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau kurniakanlah kepada Anas bin Malik ini
Yang pertama, ilmu yang banyak. Yang kedua, harta yang banyak. Dan yang ketiga, zuriat, anak-anak yang ramai. Dan dalam satu riwayat lain ada tambahan, Nabi sebut, kurniakan kepada Anas bin Malik anak yang ramai, harta yang banyak, dan masukkanlah beliau ke dalam syurga-Mu ya Allah. Dan berkat doa Nabi SAW dimakbulkan oleh Allah. Anas bin Malik kata, aku memiliki ladang anggur yang berbuah setahun 2 kali. Sebab berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain kebun anggurnya setahun sekali je. Tapi kebun Anas bin Malik setahun 2 kali buah. Sebab berkat doa Nabi, kurniakanlah harta yang banyak kepada Anas bin Malik. Dan dalam riwayat menyebut beliau memiliki anak dan cucu sejumlah hampir dan lebih 100 orang. Anak dia pun tak tahu berapa, tapi jumlahnya 100 orang lebih. Ada yang kata 106, ada yang kata 100, tapi mencecah 100 orang anak dan cucunya berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita anak baru 3 orang dah wahara dah rumah. Tak, belum 30 anak. Yang viral baru ni berapa? 28 lah. 28 ke berapa? 28 daripada 22. 22 daripada 28. Macam tu. Anak dia 28, tapi dalam gambar tu ada 22 orang. Ibu dia ada 4 lah. Tak, kalau satu ibu dia letak pinggang tu. Sampai 28 orang. Kita ada 3, 4, 5 orang anak pun kelang kabut dah. Tapi Allah beri Anas bin Malik dengan zuriat yang banyak. Dan beliau meninggal dunia dalam usianya 107 tahun. Walaupun ada pandangan lain sebut 92, 95 tahun, tapi ceritanya mencecah 100 tahun. Dan satu benda yang Anas bin Malik belajar selama 10 tahun jadi pembantu Nabi ialah akhlak Nabi. Beliau belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kata Anas bin Malik, sepanjang aku berkhidmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik kata, sekalipun tidak pernah keluar daripada mulut Nabi kepada aku, kata Anas, kenapa kau tak buat macam ni? Ataupun kenapa buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni? Tak pernah sekali pun, kata Anas, Nabi herdik aku begitu. 10 tahun berkhidmat, Anas kata semuanya baik. Ucapan Nabi tak pernah menyinggung perasaan aku selama 10 tahun. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini pengajaran yang kita boleh ambil. Mungkin bagi kita yang ada orang gaji dan sebagainya, kena tengok benda ni juga. Jangan asyik mengherdik saja, tetapi kita tunjukkan juga satu akhlak yang baik sebagai seorang majikan kepada orang gaji atau pembantu rumah kita sendiri. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sebesikitlah pengenalan tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, apa kata Anas bin Malik tentang hari raya yang sebenarnya? Anas bin Malik sebut, seorang manusia yang beriman akan benar-benar merasai, menjiwai
Hari raya yang sebenarnya apabila dia menempuh 5 keadaan, 5 situasi, 5 lokasi, 5 tempat. Di saat itulah dia akan merasai hari raya yang sebenar-benarnya. Yang pertama, saya sebut benda ni, mudah-mudahan kita merasai kelima-lima ini, insya-Allah. Satu sedang kita rasai mudah-mudahan. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 akan datang. Belum lagi, tapi akan datang, insya-Allah. Yang pertama, kata Anas bin Malik, seorang itu dikira benar-benar berhari raya apabila setiap hari yang dia lalui dia tidak melakukan sebarang dosa dan kesalahan. Bila tiap-tiap hari yang kita lalui ini kita tidak menempuh dosa dan kesalahan, makna kita usahalah nak mengelakkan dosa dalam bentuk sengaja. Yang tak sengaja ni tuan-tuan, ialah ceritanya memang payah. Tapi paling kurang yang sengaja tu kita elak, kita jauhkan dalam hidup setiap hari. Maka kata Anas bin Malik, di saat itulah kita sebenarnya sedang berhari raya. Boleh faham tak? Itu nombor 1. Maknanya hari-hari yang kita tempuh ni elakkan buat dosa. Tapi yang jadi masalahnya hari ni ialah hari-hari dalam hari raya ni pula orang buat dosa. Tak, orang buat dosa. Dia kira, orang Melayu ni minta maaf, kadang-kadang dia kira raya je. Dia kira raya tu sebagai raya. Dia tak nampak yang kadang-kadang hari raya itu suatu ibadah yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Dia tak nampak. Dia kira raya tu raya je. Kadang-kadang dalam dia berhari raya dia melakukan dosa. Kita ambil contoh besok tak? Besok hari Sabtu kan? Hari Sabtu dan hari Ahad, besok dan lusa adalah hari yang sangat mencabar bagi kita yang nak berpuasa 6. Siapa berani puasa 6 besok agak-agak? Kalau ada memang bertaraf wali Allah. Besok ni jangan cuba-cuba tuan. Memang tak boleh puasa ni. Kecuali tuan-tuan istiqamah tak. Memang tak keluar besok di rumah saja, tu boleh tak? Tapi tak saya cakap tuan-tuan, jemputan besok dah ada dah. Bertimbun besok dah. Open house bermula lepas subuh. Kunut pun tak habis baca gitu. Open house siap. Bila buat open house ni, bukan rumah saja terbuka tak? Baju seluar pun terbuka semua. Tak? Dia jadi dosa. Dengan dedah aurat satu hal, pakaian ketatnya satu hal. Lepas tu bersalam tak tahu mahram tak mahram, ni main rembat semacam aja pun satu hal juga. Bersalam atas tiket, minta ampun, bermaafan kononnya, tapi tak memikirkan yang kita bersalam tu boleh ke tak boleh ke, mahram ke tidak pun tak tahu, main sauk je semua sekali. Pantang orang ulur je sambut dah. Kita tak mikir dosa ke tidak. Ini nak kena jaga tuan-tuan. Besok dengan open house-nya, dengan kenduri kahwin pun ada besok. Kenduri bersunat pun sekali jalan. Kenduri haji lagi tak. Ni orang nak pergi haji lagi sebulan, lagi 3 minggu. 3 minggu apa? 20 hari lagi nak terbang. Penerbangan KT1 Zulkaidah.
Hari ni dah 10 Syawal, malam yang ke-11. Maknanya Syawal tinggal 20 hari lagi dah. Maknanya lagi 20 hari KT yang pertama akan terbang. Penerbangannya berlangsung selama sebulan. 1 Zulkaidah dan KT yang terakhir ialah 1 Zulhijjah. Itu last KT lah. Lepas tu yang ada selepas itu semua orang kata personal lah. Mungkin naik penerbangan biasa dan sebagainya. Tapi yang rasmi daripada tabung haji ni KT1 sampailah last KT itu 1 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, bukan tak boleh nak buat open house, nak sambut hari raya, macam-macam yang kita nak buat kan, nak raikan tetamu, ajak orang datang, silaturahim, bagus, semua benda tu bagus. Tapi lagi bagus kalau dalam suasana itu kita boleh jaga dosa dan pahala. Kan? Kita boleh jaga dosa, itu yang betul-betul kita beraya. Tuan-tuan, kalau tidak raya gitu je. Tak tahu ujung pangkal, tak tahu halal haram, tak tahu dosa pahala, dan akhirnya beraya kita habis macam tu saja. Ujungnya jadi hantu raya penyudah. Tak, dia tak dikesan. Sedangkan Ramadan dan Syawal dia berkait. Dia bukan habis saja Ramadan full stop, dah berhenti macam tu je dah. Tapi dia bersambung dengan Syawal. Dia ada connection dengan Syawal. Sebab itu Nabi sebut man shama Ramadan thumma atba'uhu sittam min Syawal faka'annama siyamud dahri kulluh, atau kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, kemudian dia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi, puasanya seolah-olah mendapat pahala seperti berpuasa setahun. Kita puasa Ramadan sebulan plus 6 hari bulan Syawal, insya-Allah Nabi kata pahalanya menjangkau seperti pahala puasa selama setahun. Maknanya Syawal berkait dengan Ramadan, dia tidak habis begitu saja. So kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang yang betul-betul beraya ialah dia elak diri daripada buat dosa. Sebab itu ilmu ni mesti kena ada tuan-tuan, ilmu ni kena ada. Zaman teknologi yang canggih hari ni, manusia senang buat dosa. Senang buat dosa. Sebab ilmunya tidak ada. Dalam Facebook, dalam WhatsApp, Instagram, Telegram, apa lagi, Twitter dan sebagainya. Kalau ilmunya tidak ada, kadang-kadang mendapat dosa itu satu perkara yang cukup mudah. Tapi kalau ada ilmunya, insya-Allah senang boleh pahala pula. Kadang-kadang orang buat sebaran, letak gambar orang, lepas tu buat tulisan tepi, kononnya yang pemilik gambar tu yang bercakap benda tu, padahal bukan dia cakap tu. Orang yang mereka menulis yang bukan-bukan, free je, tuan punya gambar tu boleh pahala free saja. Orang buat fitnah ke dia, besok jenuh nak mencari di padang mahsyar tu, kalau tak sempat di dunia. Kadang-kadang orang muat naik satu status, buat posting di Facebook dah. Saya sebut semalam, ada terbaca dalam Facebook, orang tulis, bila dah masuk bulan Syawal ni dia tulis, dia kata alhamdulillah kehidupan saya kembali normal di bulan Syawal. Betul ke? Habis yang duduk dalam bulan Ramadan selama ni tak normal? Tak.
Dia tak faham konsep Ramadan, seolah-olah Ramadan tu mentidak normalkan hidup dia. Bahasa mentidak normalkan hidup dia. Sampai bila masuk saja 1 Syawal, dia tulis satu post, dia kata alhamdulillah, Syawal telah kembalikan hidup saya menjadi seorang manusia yang normal. Apa benda tulis macam tu tuan? Oh, agaknya bangkit sebelum subuh bersahur tu kira tak normal lah tu. Berduyun-duyun datang tarawih malam-malam Ramadan tu kira tak normal. So sekarang ni dah kembali normal. Normal dia tak datang masjid. Normal lah tu. Sebab apa jadi macam tu tuan-tuan? Tak faham barangkali lah. Tak faham. Wallahualam. Kan kita ulah banyak kan marah pula tak. Tapi itu yang bahayanya bila tidak faham agama dengan baik. Itu yang bahaya. Sepatutnya kita merindui Ramadan. Dah 10 hari dah Ramadan tinggal kita. Patut kita merindui Ramadan, merindui malam-malam tarawih. So kalau rindu malam-malam tarawih yang ramai tu hari kan, yang saya datang malam tarawih yang 2 kali 3 kali mic padam. Dia boykot malam tu. Dia meragam sikit sebab hujan lebat siang tu kan, shot kat bumbung atas tu. Padam 3 kali dengan kipas-kipas sekali tu. Kalau tuan-tuan ingatlah malam ngeri malam malam ngeri lah. Kalau kita rindukan malam-malam tarawih tu, datanglah malam-malam macam ni. Jadi yang datang sekarang ni siapa dia? Adalah mereka-mereka yang datang sebelum Ramadan yang lepas. Dan mudah-mudahan dah ada penambahan ahli Korea yang baru berjinak dengan kuliah-kuliah selepas Ramadan. Alhamdulillah, welcome, ahlan wa sahlan, marhaban bikum, silakan, tak ada masalah. Tapi di mana-mana pun inilah yang tinggal. Dia akan, yalah, sebenarnya Ramadan ni tuan-tuan, Syawal ni Allah buat penapisan kan, Allah tapis. Susah kalau tanya soalan tu tuan-tuan, ke mana perginya mereka yang ramai di bulan Ramadan? Marah orang kalau kita tanya soalan tu dah. Dia kata kami ada je ustaz, yang ustaz sibuk apa hal? Kami ada je kat Munawarah ni, cuma tak nampak je. Dia dah berpindah ke alam ghaib ke? Wallahualam, sampai tak nampak pula. Jadi tuan-tuan, cerita dia bersyukur kepada Allah yang telah pilih kita terus istiqamah walaupun selepas berakhirnya Ramadan. Ini Allah pilih tuan, bukan semua orang boleh dapat lah. Bukan semua orang boleh dapat. Macam cerita puasa 6 tadi lah, bukan semua orang boleh puasa 6. Tuan-tuan yang dah siap, dah selesai puasa 6, tahniah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, tuan-tuan yang telah berjaya menyiapkan puasa 6 dengan jaya ni. Bukan senang tuan-tuan, jangan cakap senang. Ada orang cakap besar Ustaz. Saya bukan nak sembang besar Ustaz. Takat 6 hari itu apa barang sangat. Ramadan 30 hari selamba je Ustaz. Apa barang tuan-tuan, jangan cakap apa barang ni. Memang tak siap nanti. Dah. Tuan-tuan yang dah berjaya, alhamdulillah. Kita balik beraya kampung baru ni, malu dekat mak mentua kita tak? Pak mentua kita raya kedua dah start dah puasa 6. Yang menantu duk balun lemang lagi raya kedua. Pak mentua dah siap dah puasa 6 dah. 7 Syawal dah raya dah orang tua. Habis dah puasa 6. Tak, kita masih terus berjuang di Kuala Lumpur, tak siap-siap. Alhamdulillah tuan-tuan yang dah berjaya, tahniah. Saya pun alhamdulillah setakat ni masih berbaki 6 hari je lagi. Maknanya aku tak buat pun lagi tuan. Tak, bukan main payah nak buat tu, cabaran dia besar. Besok lusa memang tak boleh ni, open house menimbun. Itu pun nak diraikan juga kan, kawan-kawan, anak murid lah, ustaz-ustaz. So kena rai, pihak masjid pun buat, surau pun buat. Jadi tuan-tuan, yang penting
Nombor satu yang Anas bin Malik pesan pada kita ialah setiap hari yang kita lalui, kita tak buat dosa. Yalah, mustahil kita tak buat dosa kan, tetapi usahakan yang terbaik, mengurangkan, dan lambat laun dia akan jadi sebati dalam hidup. Kita akan rasa jijik, rasa benci, rasa menyampah nak buat dosa, insya-Allah. Itu nombor satu. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua, orang yang benar-benar berhari raya, kata Anas bin Malik, ialah apabila dia mati bertemu Allah. Apabila saat dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah. Ini yang belum kita lalui. Nombor 2 sampai nombor 5 kita belum tempuh lagi. Mudah-mudahan, amin, insya-Allah. Orang yang betul-betul merasai nikmat berhari raya apabila dia mati besok dalam keadaan Islam, dalam keadaan bukan saja Muslim tapi mukmin, beriman, mati dalam keadaan rohnya diterima Allah. Itu yang paling penting. Mati dalam keadaan rohnya diampunkan dosa oleh Allah. Sebab itulah tuan-tuan, hidup ni macam-macam. Ada yang Islam, alhamdulillah, macam kita yang Islam ni, alhamdulillah. Ada yang non-Muslim, ada yang kafir, ada yang Yahudi, ada yang Kristian, ada yang Melayu, ada yang macam-macam bangsa, Arab dan sebagainya. Hidup ni tak apa lagi tuan-tuan. Yang Allah nak tengok bukan hari lahir kita, tetapi hari mati kita. Allah tak pandang hari lahir kita. Sebab kalau tengok pada hadis Nabi SAW, secara fitrahnya setiap bayi yang lahir itu bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang dilahirkan itu, kata Nabi, adalah bersih. Dia adalah fitrah. Bila fitrah itu, kata ulama, ialah Islam. Islam itu agama fitrah. Maknanya setiap baby yang lahir daripada mana-mana perut ibunya, dia adalah Muslim. Berdasarkan hadis itu, lalu Nabi sebut fa'abawahu, maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikan anak itu yuhawidanihi, yang menjadikan anaknya itu Yahudi, au yumajjisanihi, atau jadi majusi, ataupun Kristian, kata Nabi. Sebab apa Nabi tak sebut Islam? Maka ibu bapanya lah yang meyahudikan anak itu, mengkristiankan anak itu, memajusikan anak itu, dan mengislamkan anak itu. Kenapa Nabi tak tambah Islam di hujung hadis? Sebab asasnya anak-anak bayi ini semuanya Islam. So sebab itu kata ulama, hari lahir Allah tak pandang, sebab semuanya Islam. Tetapi bila dia membesar, itulah mak ayah dia yang mencorakkannya. Kalau dia lahir daripada perut ibunya Yahudi, maka membesarlah anak itu menjadi seorang Yahudi. Tetapi yang Allah nak tengok ialah hari mati kita. Itu yang kita doa setiap hari. Allahumma khtim lana bihusnil khatim. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan mati yang beriman, mati yang baik. Ramai orang minta mati yang baik, ramai orang minta mati beriman, tetapi tidak ramai yang sedar hidupnya sekarang ini adakah baik, adakah dia beriman. Setakat minta mati baik ni tuan-tuan, semua orang nak minta mati baik tak? Orang jahat, pencuri, penyamun, perompak, banduan dan penjara pun minta mati yang baik.
Tetapi persoalannya hidup hari ini, coraknya adakah menyampai kepada niat mati yang baik itu? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada kita. Nampak pesanan Sayyidina Umar ini very simple word. Wording dia simple saja. Sayyidina Umar kata, kalau kamu nak mati baik, hidup mesti jadi orang baik. Senang benar bunyi dia tak? Bunyi dia memang senang. Nak mati baik, hidup hari ini mesti jadi baik. Tapi nak jadi baik ni lah tuan-tuan, cabaran dia besar. Sebab selalu kita sebut, nak buat baik itu cabarannya besar. Kita nak menghabis puasa 6 bukan senang. Sebab kita seorang je puasa, orang lain tak puasa. Ramadan tak apa, satu Malaysia puasa. Dah, satu dunia puasa. Puasa 6 ni kita seorang je. Sebab itu cabaran nak menyiapkan tu besar. Dia orang kata nak ambil mood mula-mula, nak start masuk gear tu je payah sikit tak. Dia bila dah masuk gear tu okey lah. Dia ada je alasan ni. Pagi tadi tak bangkit sahur dah. Malas lah rasa nak bersenam hari ni. Hari ni Jumaat pula, belasah je lah. Setan pula dah keluar kan. Ya kata setan. Jadi tak puasa hari ni. Besok alasan open house pula, gedebak-gedebuk. Hari Ahad pun serupa, tak puasa juga. Cabaran dia besar. Ada pula orang ambil pendekatan. Dia kata, Ustaz, saya akan mula puasa 6 bermula 24 Syawal. Dia ambil ngam-ngam 6 hari. Ngam-ngam. Ini memang wali Allah sungguh. Kau jangan tuan-tuan. Kita tanya pasal apa yang ambil 24 sampai 30 Syawal. Dia kata kaedah dia macam ni lah Ustaz, 10 akhir Ramadan kan. Dia macam tu lah. Itu 10 akhir Ramadan bang, Lailatul Qadar. Ni 10 akhir Syawal, kau jangan buat main. Open house makin jadi. Kita masa tu baru nak start dah puasa, orang sibuk open house. Tuan-tuan yang kerja pejabat tahulah, bukan pejabat kita bukan sekali open house. Setiap department open house. Tak ke balik minta darah ke? Semua department open house. Tambah hujung-hujung tu nanti tak berebut nak mengejar Syawal tu. Ada yang terlajak open house raya Zulkaidah. Tuan tengoklah nanti. Ada terlajak. Tapi dia tak boh lah open house. Segan dah pula Syawal dah habis lah. Tulislah jamuan kesyukuran. Tapi benda Allah samanya lemang ketupat juga. Orang sibuk nak beraya, makan sana makan sini, kita baru nak start. Jangan tuan-tuan. Nanti satu suku je tengah hari pejabat buat open house lah. Satu suku. Kita pun Allahumma lakasumtu. Satu suku. Bukan 7 suku, satu suku. Zuhur dah buka puasa. Jadi jangan main-main. Itu cabaran buat baik. Memang susah. Sebab itu Omar kata, nak mati baik, hidup kena jadi orang baik. Kan orang-orang yang baik ni kan, bila dia tak ada, orang terasa kehilangan kan. Orang terasa tuan-tuan. Hari ini di tempat saya, Masjid Asy-Syarif Simpang 3 Gombak, kita kehilangan kematian seorang bekas imam lah. Seorang tua yang mungkin dia sakit rasanya, saya pun tak dapat maklumat tepat lagi, tapi masih berada di Hospital Selayar. Pagi besok akan dikebumikan. Dia bila orang yang baik meninggal dunia ni, orang akan rasa kehilangan. Orang akan ingat kebaikan dia. Itu tanda orang baik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan baiknya kita hari ini akan menjadikan hidup kita dan mati kita juga sebagai kematian yang baik. Dah waktu belum? 50 saat. 50 saat. 50
50 minit dah jauh mana pergi. Baik, sikit lagi tuan sebelum kita berhenti sekejap azan. Inilah benda yang kita nak kena praktikkan baik-baik, melakukan kebaikan kerana Allah Ta'ala. Kita buat baik apa benda pun pastikan lillahi ta'ala. Tak usah peduli ke orang, tak usah peduli siapa, nak buat bismillah jalan. Nanti orang cakap, ustaz, orang cakap tu kita dah sebut dah selalu kan, orang cakap tu memang apa pun orang akan cakap. Tuan-tuan puasa 6 straight pun orang cakap, tuan-tuan tak start lagi pun orang cakap, kita buat ujung-ujung pun orang cakap, tuan-tuan buat open house pun orang cakap, tak buat pun orang cakap. Dah. Jadi cerita orang cakap ni biar kat dia, tutup je mulut, buat tak tahu, telinga buat pekak. Yang kita nak apa yang Allah cakap. Aku buat ni Allah cakap apa, itu yang paling mustahab insya-Allah. Baik, kita berhenti dulu sekejap untuk laluan kepada azan isya. Wallahu a'lam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan cuba habis dalam 10 minit, sekitar jam 9. InsyaAllah kita cuba habis. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua tentang hari raya yang sebenar, apabila kita berjaya mengelakkan dosa pada setiap hari. Dan yang kedua tadi, kita mati dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, kata Anas bin Malik, seorang itu benar-benar berhari raya apabila berjaya melepasi titian sirat pada hari akhir.
antara cabaran-cabaran di negeri akhirat ialah selain perhimpunan di padang mahsyar ialah meniti titian sirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna minkum illa wariduh. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang di kalangan kamu pasti akan melintasinya. Dan titian sirat ini adalah titian yang dibentangkan oleh Allah. Pangkalnya adalah bumi mahsyar, dan di hujungnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala, dan di bawahnya adalah neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah banyak dah dengar barangkali kisah tentang penitian di atas titian sirat. Tidak ada yang boleh membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan satu gambaran yang tak pernah terfikir di atas kepala akal manusia, akan rumitnya proses yang bermula daripada alam barzakh sampailah di padang mahsyar, dihimpunkan sampailah meniti titian sirat. Baik itu orang yang benar-benar berjaya besok melepasi titian sirat. Bila lepas, maknanya dia akan sampai ke syurga Allah. Kalau berjaya melepasinya, itulah hari raya yang besar bagi kita. Itulah nikmat hari raya yang sebenar, bila kita berjaya melepasi titian sirat. Dan mudah-mudahan tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita di akhirat dan menjadikan kita yang hadir, yang menonton pada malam ini, golongan-golongan yang akan berjaya melepasi titian yang paling mengerikan, iaitulah titian sirat yang telah disiapkan oleh Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu nombor 3. Yang keempat, hari raya yang sebenar, kata Anas bin Malik, apabila seorang mukmin berjaya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang mukmin mati kemudian di akhirat Allah letak di dalam syurga, dan dalam masa yang sama dia berjaya dijauhkan daripada api neraka Allah. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila Ramadan telah berlalu, jangan kita lupakan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ramadan telah berlalu, ada orang yang bila Ramadan habislah Quran dah. Dia kata dah khatam dah tu hari 27 Ramadan, tinggal habis Quran. Jangan. Quran kena baca tuan-tuan. Kita dah duduk 10 hari Syawal, besok hari yang ke-11. Adakah dalam tempoh 10 hari ini kita dah pegang ke belum Quran? Kita tanya diri kita masing-masing. Kita baca tak Quran dalam tempoh 10 hari ini? Kita semak diri kita masing-masing. Kena baca. Allah pesan dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa yang senang, yang mudah untuk kamu daripada isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Quran macam-macam benda Allah letak. Antaranya Allah sebut perihal kenikmatan syurga dan kedahsyatan api neraka. Tolong selidik, tolong korek, tolong cari dalam Quran ayat syurga dan ayat neraka. Tolong tengok baik-baik. Bila kita baca ayat syurga tu, dia rasa gairah nak masuk syurga dah. Rasa semangat gila nak masuk syurga. Dengan bidadari, dengan sungai, dengan kebun, dengan buah-buahan, dengan pelayan-pelayan syurga, dengan pelamin-pelamin syurga, kata Allah.
Kita baca ayat syurga ni rasa semangat nak masuk syurga. Dan sepatutnya bila semak pula ayat-ayat neraka, kita berasa macam gerun nak masuk neraka. Saya ambil satu ayat lah tentang neraka ni sikit. Allah sebut tentang perangai ahli neraka bila dia duduk dalam neraka besok. Antaranya Allah sebut fasyaribuna syurbal him. Fasyaribuna syurbal him. Allah kata ahli neraka ni besok fasyaribun, mereka akan minum. Ahli neraka akan minum dalam api neraka kasyurbal him, seperti mana minumnya seekor unta yang terkena penyakit him. Pernah dengar penyakit him? Tak pernah tak? Tapi dalam Quran sebut ahli neraka akan minum air dalam neraka. Dia minum tu macam mana? Macam unta yang kena penyakit him. Apa benda Allah penyakit ni tuan-tuan? Sebab itu Allah sebut dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat, kata Allah, bagaimana unta kami jadi? Macam mana kami buat unta, kata Allah. Cuba tengok unta tuan-tuan. Pertama, tapak kaki unta, dia lembut. Dia ada macam sponge, kan? Kaki dia tu kalau tuan tengok, dia ada macam pelapis yang tebal, lembut. Lepas itu dia berjalan di atas batu-batu, bukit-bukit, di padang pasir yang keras tu, dia tak luka kaki. Dan kaki dia Allah buat tapak dia tu lembut macam ada sponge. Tuan tengok baik-baik unta. Allah suruh tengok unta. Kemudian mulut unta tu, dalam bahagian mulut dia, gusi dia, gigi dia, lidah dia, dia ibarat kata ulama, dia macam blender, pengisap. Sebab di padang pasir ni banyak makanan dia berduri tajam. Unta boleh telan semua benda tu, dan dengan gigi dia saja dia boleh proses buang benda tajam. Dia ambil hak dalam saja, hak kulit tajam dia buang. Tak payah pakai tangan tu, pakai mulut saja. Tuan-tuan tengok unta ada bonggol yang boleh simpan air. Tak, bonggol tu macam tangki simpanan air Syabas lah. Ada lebih kurang gitu. Unta boleh hidup tanpa minum selama 21 hari. Tuan-tuan boleh? Tak payah 21 hari tuan, baru 12 jam puasa. Buka puasa maghrib mengalah unta pada pasir. Unta boleh hidup tanpa minum 21 hari. Sebab dia ada stok kat belakang bonggol. Tuan-tuan tengok bulu mata unta kan, tebal bulu mata, panjang, tebal, melentik elok, lawa, cantik. Cuba tengok bulu mata unta. Allah tak buat bulu mata dia pendek macam bulu mata kita tak, tapi panjang bulu mata. Sebab padang pasir kan berdebu, berabuk, berangin. Jadi bulu mata dia boleh cover daripada debu-debu masuk dengan senang. Kalau bulu mata dia pendek macam kita tuan, memang pakai spek hitam unta. Tak, macam kita pergi Arafah kan, tangkap gambar unta dah. Orang sampai Arafah tu dengarlah ceramah mutawih tu dulu, dak dia kalut dengan unta tu. Pergi cari unta, tangkap gambar, selfie. Dia pakai spek hitam, unta pun spek hitam. Bila siap gambar, lebih kurang macam unta. Dak, dia kalut sungguh dengan unta. Dan unta ni rupa-rupanya di leher yang panjang tu ada satu alat. Kalau bahasa moden hari ni dia macam chip, dia macam satu chip, alat sensor dia panggil. Sensor yang ada di batang leher unta tu sebenarnya
Allah ciptakan untuk dia mengawal air yang dia minum. Maknanya bila unta jumpa satu kolam tasik ke apa, dia sedut air nak buat bekal tu, macam mana dia nak tahu air yang ada di belakang badan bonggol itu dah cukup untuk dia sebagai bekalan? Sensor di leher itu akan beritahu. Macam mana? Tu kena tanya unta lah, saya tak tahulah yang tu. Kau jangan tanya banyak sangat. Allah yang atur lah benda tu. Maknanya sensor tu akan berfungsi. Stop, dah air dah cukup dah belakang, tak payah sedut dah. Sensor tu akan berfungsi. So bila Allah sebut ahli neraka akan minum macam unta yang kena penyakit him. Him tu maksud dia sensor tu rosak. Sensor yang bagi tahu air dah cukup tu rosak. Jadi bila rosak, unta yang kena penyakit tu sensor tu akan rosak. So bila rosak, dia tak boleh kawal air yang dia sedut. So dia akan minum sebanyak-banyaknya, akhirnya mati unta itu kerana terlebih minum. Macam itulah kata Allah, ahli neraka besok dia minum air sebanyak-banyaknya sampai sebanyak-banyaknya macam unta yang kena sensor dia rosak tadi tu. Sebab apa? Mereka yang terus minum dalam neraka, minum tak pernah puas, macam unta yang hilang sensor dia tadi. Tuan-tuan ibu-ibu sekalian, Quran sebut benda ni tapi kita mungkin tak perasan. Sebab itu saya kata tadi, baca Quran. Bukan baca saja, tengok sikit-sikit makna-makna dia dah, pelan-pelan tengok. Biar kita faham, jangan jadi tak cerdik sangat. Ada orang sebut Qul huwallahu ahad, itu dalil cuti hari Ahad. Tengkorak kau dah. Qul huwallahu ahad tu dalil cuti hari Ahad. Ini mau diempuk dengan ekor unta je awaknya ni dah. Tak faham-faham bahasa sangat. Jadi tuan-tuan, itu nombor 4. Maknanya kita masuk syurga itu satu kenikmatan yang besar, hari raya yang sebenar bagi kita. Akhir sekali tuan-tuan, yang kelima ialah kata Anas bin Malik, kenikmatan raya segala raya iaitu dapat melihat wajah Allah di dalam syurga. Walaupun perkara ini ada sedikit perbahasan ulama, ada yang kata boleh tengok, ada yang kata tak boleh tengok, tapi ada pandangan yang mengatakan boleh tengok. Dan boleh tengok itu satu nikmat tak ternilai harganya. Boleh tengok Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam maya ini satu nikmat, segala nikmat. Tetapi tuan-tuan, kuncinya kalau nak tengok Allah, ceritanya kena masuk syurga dulu. Tak? Kalau masuk neraka memang tengok muka Abu Jahal, jawabnya je. Tak ada harapan nak tengok Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu 5 keadaan, 5 situasi hari raya yang sebenar, kata Anas bin Malik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita semua yang hadir pada malam ini dan yang menonton secara langsung kita malam ini. Mudah-mudahan kelima-lima ini menjadi milik kita, insya-Allah. Dengan syarat bila kita hidup di dunia hari ini, pastikan kehidupan kita kehidupan yang baik. Dengar cakap Allah, cakap Rasul. Jangan lawan Allah, jangan lawan Rasul. Sebab itu bukan tandingan kita. Kita hidup pun hanya menumpang rahmat, ihsan, belas kasihan daripada Allah. Dan apa situasi keadaan sekalipun tuan-tuan ibu-ibu sekalian, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Selalulah minta pada Allah. Doa yang sering kita baca juga, yang diwirid-wiridkan juga, dinasyid-nasyidkan juga. Ya Hayyum Ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang berdiri dengan sendiri, birahmatika, dengan rahmat Engkau ya Allah, astaghis,
Aku mohon pertolongan daripada Engkau ya Allah. Tuan-tuan, apa saja hajat, bacalah doa itu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Lepas tu tuan-tuan sebutlah apa hajat tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah perkenan dan Allah tolong memudah carakan hajat-hajat kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, sokongan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Apa-apa yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang, kelemahan daripada diri saya sendiri. Selamat meneruskan perjuangan menghabiskan 6 hari dalam bulan Syawal puasanya. Usahakan bagi dapat tuan-tuan 6 hari itu, insya-Allah. Minta Allah mudah carakan. Mudah-mudahan Allah akan membantu kita. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi pada kuliah kita akan datang pada bulan hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tangguh dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.